Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Cikgu Azhar bin Ali, fasilitator kita pada petang ini, serta semua rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Ya, bersyukur kita pada petang ini kerana sifu kita yang dihormati Cikgu Azhar sudi bersama-sama kita pada petang ini dalam bengkel penandaan kertas 2 untuk guru-guru prinsip perekonomian daerah Pemaman. Jadi tanpa membuang masa, dipersilakan Cikgu Azhar bin Ali. Halo? Okey, boleh Cikgu Azhar? Kami tunggu Cikgu Azhar lah ni. Boleh mula dah? Allah dah dengar. Boleh mula dah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Dan hari ini kita dapat berjumpa lah untuk satu sesi perkongsian berkaitan dengan penandaan kertas basic account. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Puan Rohana binti Mahmud, Puan Rohana binti Mahmud lah. Moderator kita pada petang ini. Kita ada PPT ke bersama-sama dengan kita? Okey, tak ada Tak ada. Wakil lah? Tak ada Tak ada setakat ni. Tak ada. Seterusnya saya nampak macam ada Cikgu Nurani ni. Pengetua sekolah menengah Binjai, seterusnya rakan-rakan lah. Rakan-rakan guru basic account daerah Pemaman. Jadi hari ini kita nak berkongsi berkaitan dengan penandaan kertas 2. Sebenarnya penandaan kertas 2 ni bukannya satu perkara yang sukar sangat untuk kita buat. Yang sukanya ialah membina item tu. Yang sukanya yang menanda tu tak susah. Pasalnya menanda ni kita dah ada guide kita dah ada apa orang kata kita dah ada skema. Salah. Okey, kita dah ada skema. Jadi bila kita menanda, kita hanya berpandukan kepada skema saja. Skema tu telah dibina oleh pembina soalan lah. Biasanya pembina item ni dia akan bina item tu bersama dengan skema sekali. Jadi di situ dia nyatakan hasrat dia, apa kehendak dia berkaitan dengan soalan yang dia bina tu. Jadi kita sebagai pembiasa, jadi kita akan follow apa yang pembina tu telah bagi kepada kita. Jadi saya rasa tak susah sangat untuk kita bina item ni. Sebab kita sebenarnya dalam basic account ni kita telah pun bermula dengan format baru kita. Bukan seperti mana mata pelajaran lain. Untuk mata pelajaran MP ni kita telah mula format baru, kalau tak silap saya, SPM format baru pada tahun 2017. Pada tahun 2015 tu penataran telah dibuat kepada JU dan juga kepada semua guru-guru basic account di seluruh negeri Terengganu lah. Dan saya ingat pada tahun 2015 tu saya ada bersama-sama dengan guru-guru basic account negeri Terengganu untuk tatarkan apa yang seharusnya cikgu-cikgu laksanakan berkaitan dengan sukatan baru basic accounting. Jadi pada tahun 2015 kita tatarkan, 2016 bermula dengan tingkatan 4, 2017 bermula dengan peperiksaan SPM. Dan saya rasa SPM yang pertama untuk DSKP ni, untuk KSSM ni, Kurikulum Standard Sekolah Malaysia yang baru ni, bermula pada tahun 2017. Jadi 2017 tu ialah standard barulah. Jadi kalau kata kita nak rujuk ataupun kita nak bina item untuk seterusnya lah, kita rujuk bermula tahun 2017. Jadi tahun 2017 tu ialah tahun rujukan kita lah untuk kita semak. Kalau kata kita nak buat semakan berkaitan dengan
past year question yang dia tanya apa serba tu yang cikgu-cikgu nak tu, maknanya bermula daripada tahun 2017 lah. Jadi untuk mata pelajaran lain, subjek lain tu mungkin dia orang inilah tahun yang pertama lah untuk dia orang bermula dengan format baru. Tapi kita dah ada pengalaman dah. Kita tak ada masalah dah berkaitan dengan penandaan ni. Jadi saya rasa kalau bila cerita berkaitan dengan penandaan ni, cikgu-cikgu semua dah arif dah. Baik cikgu baru ataupun cikgu lama, cikgu memang orang kata cikgu dah terdedah dah dengan penandaan kertas ni. Rasa-rasanya macam itulah. Jadi kita tidak ada masalah berkaitan dengan penandaan kertas ni. Okey, bila menanda kertas untuk preset perakaunan ni, sekarang ni kita guna penandaan secara online. Jadi penandaan secara online lagi mudah. Sebab semuanya telah di-setting, jadi bila kita buat kesilapan dia akan dia akan arahkan kita supaya betulkan balik kesilapan tu. Jadi tak ada masalah manalah. Cumanya kalau kita tanda secara manual, bila kita tanda soalan peperiksaan tengah tahun ke, peperiksaan percubaan yang akan kita hadapi ni, MPP 3 ni, maknanya bila cikgu tanda tu selalunya kita akan tanda bergantung kepada cikgu sebenarnya, sebab ini atas orang, setengah-setengah orang dia suka tanda habis seorang calon. Maknanya seorang calon tu dia ambil, kalau kata calon tu tanda daripada nombor 1 sampai nombor calon tu jawab, dia ambil kertas calon tu dan dia tanda nombor 1 sampai nombor 6 habis tu. Ada setengah-setengah cikgu tu dia suka tanda ikut nombor soalan. Katakanlah dia bermula dengan soalan nombor 1, dia ambil 10 orang calon. Jadi dia akan tanda nombor 1 belaka. Lepas tu habis nombor 1 dia akan tanda nombor 2 pula. Gitulah, dia akan tanda nombor 2 belaka. Ada yang buat macam tu. Jadi bergantung kepada kepada cikgu lah, suka tanda macam mana. Cumanya bila kita tanda secara manual, untuk soalan, setiap soalan tu markah dia kita akan tulis di bawah kertas soalan, kertas jawapan tu. Contohnya katakanlah soalan nombor 1 tu biasalah, soalan nombor 2. Katakanlah nombor 2 tu calon jawab dua muka soalan. Jadi cikgu akan tanda soalan yang muka yang pertama tu, habis muka yang pertama tulis jumlah di bawah kertas soalan tu, di bawah kertas jawapan tu, dan markah ni akan dibawa ke muka surat yang kedua dan kita akan letak di atas. Jadi kita tanda muka surat yang kedua, kita capur. Yang atas capur dengan yang kita baru tanda di muka surat yang kedua tu dan kita akan dapat jumlah lah. Macam tu je lah. Biasanya kita akan buat supaya tak berlaku kesilapan. Itu yang biasalah, yang biasa kita tanda lah. Okey cikgu jadi petang ni kita akan rujuk kepada soalan yang telah diberi oleh Cikgu Wan Rohana kepada cikgu-cikgu semua. Rasa-rasanya cikgu-cikgu semua dah print dah soalan tu. Print dah lagi soalan ni Halo, senyap belakang. Dah. Print. Print dah Okey, jadi kalau print dah, saya juga ada edarkan jawapan untuk dikongsi bersama dengan cikgu lah. Jadi saya harap semua dah print dah soalan dan juga jawapan tu. Jadi saya akan share di sini jawapan je. Soalan dah ke mana cikgu Wan? Kita nak share juga soalan ni. Nak tunjuk kat soalan. Ada dah kot cikgu Azhar. Soalan ada dah. Jadi kita kita tengok jawapan je lah Okey, bagi tengok jawapan lah. Sambil-sambil tu buka jawapan tu. Saya cuba adjust sini.
Alah ni. Nak gerak pula. Nak gerak pula. Aduh, mana dia jadi Tak boleh ke Azhar? dah boleh dia jadi blur laptop saya ni pula. Ya. Berat tu. Berat tu. Mana jadi kelapa berat. Jangan berat lanang dah. Nak laptop baru tu. Aduh, sakit sungguh lah. Tadi dah nampak kamera. Ni bela pula. Kami ni kau bela ni. Jadi blur gini lah. Ilah. Aduh. Mana? Tu saya share. Cikgu orang share. Dah. Okey, kejap. Ni jadi. Okay, nampak tak? Okey, nampak. Nampak kamera Okey. saya. Laptop saya ni pula jadi gini. Aluh ya. Ini lagi halus. Baik. Ini besar ke Azhar? Kena besar KO. Cikgu guna view nak ada tak? Tambah sikit persen. Tapi orang lain ni ada belaka dah kan. Print tau. Cuma nak bagi jelas je ni. Tu okey. Sorry. Okey dah. Okey. Cikgu Zahar nampak tak? Zahar nampak saya dengan salah kan? Tak lagi Zahar nampak ni. Aduh. Orang lain nampak tak? Senyap je orang lain. Nampak kot. Mana Cikgu Zahar? Berlama Cik Aini kita. Cikgu Zahar live pula ke? Dia tak Cikgu Zahar? Laptop dia ada masalah kot. Keluar pula tau. Berat tu, berat. Dia blur lah. Cikgu Malaysia royak dia dah beli laptop baru lah orang tua kan? Oh tu kata. Aduh lah pengatua pun. Mana dia? Keluar tu. Mana kita ni? Boleh on tak hari ni? So, Tu. Masuklah. Boleh Cikgu Zahar? Cikgu Azhar buka mic. Okey. Mic. Okey. 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 Cikgu Zahar nampak tak saya share dah ni? Halusnya. Okey. Beres. Halus? Okey. Saya ni lah nampak halus kan. Okey, tak apa Okey, kita tengok soalan nombor 1 Soalan nombor 1 hari ni. Okey, yang saya adakan kepada cikgu tu berkaitan dengan soalan nombor 1. Kalau tengok soalan nombor 1 tu dia suruh kita nyatakanlah 2 kod etika yang tidak dipatuhi oleh individu berkenaan. Okey, cuma gini aku. Kalau kata kita bina soalan, seboleh mungkinlah soalan kita tu kena mesra
mesra calon. Maksudnya kita jangan, soalan kita tu jangan ada satu pilihan je jawapan. Macam kata soalan ni, dia ni ada satu pilihan jawapan saja. Maknanya jawapan lain salah. Jadi nak tak nak, kena inilah jawapan dia. Okey. Jadi kalau kata cikgu bina soalan macam ni, soalan ni hanya orang kata calon-calon yang tertentu sajalah boleh jawab. Jadi sedangkan soalan nombor 1 ni, biasanya soalan nombor 1 kita seboleh mungkin bila kita bina soalan, kita nak supaya hampir keseluruhan pelajar tu mampu jawab soalan ni. Maknanya kalau kata dia tak boleh nak jawab pun, daripada 10 markah untuk soalan nombor 1 ni, pelajar tu boleh 6 ke atas. Maknanya kita kena reka macam itulah soalan untuk nombor 1 ni. Di sini pembina telah buat ketetapan di mana soalan nombor 1 tu A tu nak tak nak, inilah jawapan dia. Jadi bila kita bagi markah di sini, oleh kerana sini ada 2 markah, jadi kita bagi markah untuk ini, cikgu tanda mana? Satu-satu ada? Maknanya 1 markah untuk integriti, 1 markah lagi untuk profesionalisme. Inilah 2 markah. Jadi kalau kita tengok dalam buku pun memang inilah jawapan dia. Okey, Go? Halo? Halo, okey. Ya. Okey. Ada agak ada senyap. Kita off mic tu tak mengganggu. Mengganggu. Okey. Kayak bunyi macam-macam ni ayam kokok dah ni. Okey. Beres. Okey, kita tengok nombor 2 pula. Nombor 1B. Nombor 1B cikgu nombor 1B. Okey, nombor 1B. Soalan kata imbangan duga yang seimbang tidak semestinya betul. Jelaskan. Jadi sini dia ada banyak pilihan jawapan lah. Okey. Jadi bila ada banyak pilihan jawapan ni, maknanya calon tu ada peluang lah untuk betul. Untuk betul jawapan dia tu. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, ini semua untuk B ni, kita letak je lah. Sebab dia nak 2 markah. Jadi salah satu daripada jawapan calon tu maknanya calon jawab 2 dapat 2 markah lah. Kalau kata sini dia ada banyak pilihan ni, ada banyak pilihan jawapan ni. Jadi kalau salah 2, maknanya kalau kata pelajar tu jawab 2 ni betul lah, bagi 1 markah lah. Inilah ini. Jadi kita follow je lah apa yang pembina tu buat. Jadi kalau di sini, kalau kita tengok skema yang biasa kita tanda tu, kita tanda 1 markah lah. Okey. Okey, kita tengok yang C pula. Okey, saya nak baca jawapan ni. Cumanya sekarang ni kita nak tahu macam mana nak tanda je. Jadi untuk nombor 1 ni rasanya tak ada masalah untuk tanda. Kita follow je lah. Okey. Nombor 1C tu, nombor 1C ni di sini dia ada macam-macam jawapan. Kalau kata pelajar tu jawab fakta ataupun huraian ataupun contoh, maknanya boleh belaka. Kita bagi markah kepada calon tu. Jadi kalau kata kita bina soalan yang macam ni, membantulah calon untuk jawab soalan. Dan soalan ni sebenarnya untuk 1C ni jawapan pun telah pun ada dalam soalan tu. Jadi kalau kata calon tu peka, calon tu teliti, maknanya dia ada jawapan dalam tu. Okey. Jadi di sini kita bagi 2, dia nak 4 markah di sini. Maknanya kalau calon tu betul, dapat 4 markah lah. Okey. Seterusnya nombor 1D. Okey, ini nombor 1D dia suruh bezakan liability semasa, liability bukan semasa. Jadi di sini markah dia bagi 2 markah. Jadi kalau kata betul dapat 1 markah. Cikgu tandalah 1 markah sini. Seperti mana skema tu. Okey. Okey, beres? Untuk ni tak ada masalah dah.
untuk tanda tak ada masalah. Saya rasa beres Melaka tanda. Tanda mudah je. Yang jadi masalahnya benda soalan tu. Payah sikit pasal kita nak nak bagi rasi kepada, nak bagi mesra kepada semua calon. Maknanya kalau kata kita membina soalan di peringkat lembaga, maknanya soalan kita yang kita bina tu mesra semua calon di seluruh Malaysia. Kalau kata kita bina soalan di peringkat negeri, maknanya soalan tu mesra calon lah untuk negeri kita. Sama juga kalau kata di daerah kita, maknanya kita timbang lah. Timbang-timbang, kita tak boleh nak kata kita bina soalan tu okey untuk sekolah kita sekolah yang baik. Kita bina soalan ikut pelajar kategori sekolah kita. Kalau kata sekolah orang lain, pelajar dia teruk. Jadi dia bina soalan sesuai dengan sekolah dia lah. Jadi maknanya kalau kata gitu, dia akan jadi berbeza. Jadi seboleh mungkin kita bina soalan tu sesuai Melaka. Calon yang di mana berada pun boleh jawab soalan. Okey, Cikgu Azhar nak tanya boleh tak? Boleh. Kan soalan nombor 1 ni dia biasa 2 markah. Ya. Dia memang ada ke yang 4 markah ni? Bergantung kepada pembina. Pembina soalan tu. Dia yang pentingnya soalan nombor 1 ni 10 markah. Betul. 10 markah soalan nombor 1 ni. Cumanya bila kita bina soalan tu, kita nak uji banyak benda dalam ni. Dan peringkat ujian kita ialah peringkat pengetahuan je. Pelajar ni tahu ke tak tahu. Cumanya bila kita buat tu, kita nak supaya jawapan calon tu dia ada pilihan. Maknanya bukan kata dia mesti jawab ni. Jawab ni, tak jawab ni salah. Tak boleh gitu. Seboleh mungkin lah. Okey, beres? Beres. Okey, tengok soalan nombor 2 Nombor 2 pula. Ini berkaitan dengan realisasi. Dan tahun lepas ni memang ramai yang jawab soalan ni. Yang spot soalan ni dan keluar lah soalan ni, alhamdulillah. Ramai yang boleh jawab lah. Ni okey. Di sini saya blankkan sini supaya cikgu dapat bagi markah lah. Sini bagi markah ni. Tapi jawapan telah pun ada. Jadi cikgu letaklah jawapan dia. Macam kata sini nombor 2A ni, belah debit ni. Okey. Satu markah lah untuk logi dan mesin 1 markah, inventory 1 markah. Jadi jumlah dia ialah 10 markah. Kalau kata cikgu nak bagi markah di sini, okey, yang tidak boleh lari, maknanya mesti angka daripada soalan. Bila pelajar tu letak situ, angka tu tak ada pilihan lah. Jadi mesti letak angka tu je lah. Kalau kata ada pilihan, soalan tu, jawapan tu maknanya kita kena bagi pilihan kepada calon. Maksudnya ada off lah situ. Okey, jadi cikgu tanda mana ni? Sini kan? Sini dia buat sini. Akaun. Okey, akaun realisasi sini. Sini ada kesilapan cikgu. Saya salah. Akaun semasa tu. Ya. Ini akaun semasa ni. Akaun semasa ni. Akaun modal. Salah. Sini. Okey. Patutnya dia akan jadi sini akaun modal lah ni. Ya. Akaun modal. Okey. Terima kasih ibu perasan dah ni perasan tu. Okey. Jadi bila cikgu tanda ni, okey. Oleh kerana akaun modal ni ialah angka imbangan, di sini kita akan bagi off lah pada calon. Okey. Part lain tu angka yang pelajar calon ambil daripada soalan, efek sini dia letak di jawapan ni, angka tu tak boleh ubah. Jadi tak ada pilihan lain lah pada calon, dia kena mesti jawab angka tu je. Okey cikgu. Jadi di sini markah ni kalau cikgu tanda, cikgu tanda saya bacalah sini Okey, oleh kerana kita bagi 10 markah di sini kita tanda sini 1 betul 1 markah.
Jadi logi dan mesin betul, 1 markah. Inventory betul, 1 markah. ABT betul, 1 markah. Sini belanja realisasi, belanja pembubaran bank, 1 markah sini sini akaun modal, 1 markah. Bank, 1 markah. Sini ada pilihan bank lagi, 1 markah. Dan akaun belum bayar, 1 markah. Okey. Cuma sini macam kata kita bila kita tengok buku, sini ada setengah-setengah tu dia ada slash di sini akaun belum bayar ni ada setengah tu pelajar, kalau bila pelajar jawab pemutang, ada pelajar jawab diskaun diterima, maknanya ini kita boleh terima lah. Sebab ini akaun belum bayar ni merujuk kepada diskaun yang diberi kepada akaun belum bayar. Okey ke? Okey? Ada nak tanya sini? Sebab ni nak tanda je ni. Tanda ikut skema ya. Ada skema tanda je lah. Okey. Kalau tak ada kita teruskan kita teruskan lagi. Tengok nombor 2B tu. Nombor 2B. Okey, ini berkaitan dengan akaun semasa. Okey. Jadi di sini markah akan duduk di mana ya ni? Markah akan duduk kalau belah debit duduk di modal 1 markah. Lepas tu di belah kredit baki tu 1 markah tu ada dah situ wang for both tu. Okey, maknanya wang for both ni maksudnya okey ini 3 markah. Jadi kita dua-dua ni markah, dua-dua ni mesti ada. Ada dua-dua ni baru kita bagi 1 markah. Kalau kata tak ada maknanya katakanlah pelajar tu jawab 1 je, sebelah je. Belah debit ni tak ada. Maknanya 1 markah lah dapat. Okey. Seterusnya modal 1 markah. Jadi jumlah dia ialah 3 markah. Jadi cikgu tanda je lah. Ni tak ada pilihan dah. Ni skema je lah. Mana ada skema, cikgu tanda je ikut skema tu. Okey. Ini nak tanda tak susah mana lah. Tak macam ke apa ni bahasa Melayu. Melayu nak kena faham, nak kena tengok ayat dia. Kita ni nombor je. Nombor betul. Okey. Jadi tanda tu ikut nombor je lah cikgu tanda ya. Tu macam biasa, macam pengalaman sebelum-sebelum ni sama je. Okey, nombor tengok 2C pula. 2C cikgu buang. Okey, akaun modal akaun modal sini. Okey, yang di sini okey, kalau cikgu tanda dah jawapan dia okey, saya baca supaya jawapan kita samalah. Kita bagi tu realisasi 7,500 1 belah debit ni. Bank 1 markah. Akaun semasa ni one for both. Maknanya dua-dua ni mesti ada lah. Okey. Belah kredit baki ni ada dua-dua ni, sita dan juga tang ni, ini one for both jugalah. Realisasi ni one for both juga. Sebenarnya one off for both ni. Realisasi ni inilah angka imbangan. Jadi bila angka imbangan ni kita seboleh mungkin nak bagilah markah kepada calon. Jadi bila cikgu banner item tu, markah yang jadi angka imbangan tu seboleh-bolehnya kita bagi off kepada calon. Okey. Jadi bila ada off di situ maknanya dia dapat markah lah untuk off tu. Jadi dia jawab salah belaka. Dia jawab salah belaka dan tak dapat markah. Jadi kita nak sebolehnya dia jawab salah belaka tapi boleh markah juga. 1 markah tu. Okey, itu yang ada off tu. Okey. Nombor 2D. Nombor 2D, okey, account bank.
Akaun bank, belah debit. Belah debit, satu markah lah. Okey. Belah kredit, baki satu markah, realisasi satu markah. Lepas tu, akaun belum bayar satu markah. Modal sita dan juga modal hutang ni one off juga. Okay, dia bawa satu markah lah. Okay. Ini skim bar saja cikgu. Follow skim bar saja. Okay, ada nak tanya soalan ni? Soalan nombor 2? Ada? Ada teruskan. Teruskan. Oh, beres. Okey. Sebab tu pandai belaka dah ni. Saya pun nak khabar pun Allah. Cikgu pandai belaka dah. Okey. Kita tengok ni ni yang cikgu tanda okey. Cikgu tanda okey. Soalan macam ni. Dia soalan ni jawapan dia ialah 15 markah. 15 markah pada jawapan calon ni. Jadi 15 markah tu kita agih-agihkan dah lah. Jadi kalau cikgu tanda, cikgu tengok cukup 15 markah tu, okey, kita akan check lah. Okey, kita sama-sama check di mana markah yang cikgu bagi. Okey, untuk cukup 15 markah ni. Okey, cikgu tengok di sini 222 955 ni, ini dapat satu markah. Maknanya di sini jualan dan juga pulangan jualan ni kita tak bagi markah di sini. Okay, bagi markah kepada jumlah tu. Jadi kadang-kadang soalan dia ada bagi markah dua-dua. Jualan pun bagi, pulangan jualan pun bagi. Okey, biasanya kalau angka ni yang kita ambil daripada soalan, kita tepek masuk di jawapan ni, jadi angka tu biasanya kita tak bagi markah. Jadi untuk berapa markah, angka yang pelajar tulis tu ialah angka yang dia kira. Maksudnya kalau dia kata dia kira tu baru ada markah. Kalau dia tak ada kira, dia tak ada buat kerja, kita tak bagi markah. Biasanya macam tu lah kita tentukan skema tu. Jadi di sini angka 22 ni dengan angka 1295 ni, angka ni mari daripada soalan. Jadi tepek je sini. Jadi angka yang tepek ni kita tak bagi markah. Jadi yang kita bagi markah ialah 222 955 tu ialah angka yang pelajar tu kena cari. Dia kena buat kerja. Ada kerja, ada markah. Gitulah konsep dia. Okey, belian. Belian sini inventory awal. Inventory ni tak ada markah sebab angka tepek je. Okey, belian ni ada kerja. Okey, belian ni bila ada kerja, kita tengok. Kalau kata ada sekerja, biasanya kita bagi satu markah. Kalau ada dua kerja, kita bagi dua markah. Tapi biasanya kita jarang nak bagi dua markah macam tu. Biasanya kita akan bagi 1 plus 1 off. 1 campur 1 off. Maknanya kalau kata kita tetapkan dua markah, jadi pelajar tu salah, dia akan tak dapat markah. Jadi bila kita buat jawapan ataupun kita buat markah pada soalan kita tu, kita tak bagi markah macam tu. Kita bagi 1 tambah 1 off. Bila ada off tu, pelajar akan dapat markah di situ. Okey. Seterusnya pulangan jualan tak ada markah. Insurans atas belian ni ada satu markah. Okey. Seterusnya kalau cikgu tengok di bawah tu, apa lagi yang dapat markah di situ untuk cukupkan 15 markah. Jadi saya baca je di sini. Inventory akhir dapat satu markah. Kos jualan. Okey, kos jualan ni selalu ingatkan kepada pelajar. Pelajar mesti jawab kos jualan ada butir dan juga ada angka. Butir dan angka tu mesti ada. Okey, kos jualan ni kalau kata dia salah pun dia akan dapat markah. Sebab di sini dia akan bagi markah kepada prinsip. Bukan bagi markah kepada pengiraan. Walaupun angka tu salah tapi pelajar akan jawab, akan dapat betul, akan dapat markah juga. Sebab dia bagi markah kepada prinsip tu. Jadi untuk betul prinsip ni mesti ada butir, mesti ada angka. Butir dan angka mesti ada.
Dan ada yang setengah-setengah soalan tu, setengah-setengah pembina tu, dia syaratkan lagi mesti ada benda lain lagi. Ataupun biasanya untuk kos jualan ni mesti dia punya operasi tu betul. Operasi dia tu betul. Maksudnya inventory akhir mesti duduk bawah. Inventory awal mesti duduk atas. Jadi bila kita ingatkan kepada pelajar, kita ajar pelajar, ingatkan dia mesti yang akhir tu duduk bawah semua. Sebab pelajar bila dia duduk di dewan periksa kadang-kadang dia keliru. Jadi dia jawab ikut ingat aja. Jadi hak mana dia ingat dia tulis. Itu yang jadi salah tu. Jadi kita ingatkan kepada pelajar yang akhir mesti duduk bawah, yang awal mesti duduk atas. Gitu. Sama juga dengan baki. Baki BB mesti duduk atas, baki HB mesti duduk bawah. Kalau baki HB duduk atas, maknanya jawapan pelajar akan jadi salah. Sama juga dengan cerita ni. Kalau kata pelajar tu bubuh inventory inventory akhir ke atas, salah kan? Okey, jadi operasi tu kena ingat juga pada pelajar. Ingat operasi ni. Ni biasa dah ni, kita ajar semua dah ni. Kita ajar, cuma pelajar je dah buat seperti mana yang kita ajar. Okey. Seterusnya dapat untung kasar. Untung kasar. Okey, untung kasar dapat 1 markah. Lepas tu yang ini yang cikgu tengok ni, yang ada kira-kira ni, ada tambah tolak ni, ini semua kita bagi markah lah. Jadi di sini alat tulis dapat 1 markah, hutang ragu 1 markah, susut nilai 1 markah, susut nilai kenderaan 1 markah, insurans 1 markah, sewa 1 markah, belanja penyelenggaraan 1 markah. Bila ada kira-kira Jadi yang tak ada kira-kira tu macam kata angkutan keluar, belanja am, belanja baiki, gaji ni, angka tepek tu tak ada markah. Dan kita akan bagi markah kepada untung bersih. Okey. Untuk untung ni, untung kasar dan untung bersih ni, untung kasar dan untung bersih, bila cikgu bina soalan, janganlah bagi dua-dua ni off. Okey. Oleh kerana kita nak mesra calon, okey, untung kasar pun kita bagi off, untung bersih pun bagi off. Selalunya kita cuba elakkan, kita bagi 1 je. Kalau kata kita bagi untung kasar, maknanya untung bersih tak dapat. Tapi biasanya untung kasar ni kita tak bagi off, kita bagi kepada untung bersih je off. Okey, gitulah. Okey. Untuk untung bersih ni pun sama juga. Sebab untung bersih ni dia mesti ada butir ni. Butir dan juga angka. Butir dan angka mesti betul lah. Baru dapat markah. Okey, Ego? Okey. Kalau ada nak tanya, boleh tanya? Boleh tanya, ada nak tanya? Ada masalah kita bincang je. Saya kan pandang agak pun. Cuma kongsi je lah. Kongsi apa yang saya tahu sikit-sikit. Okey. Okey, good. Untuk PKK pula. Okey, PKK. Okey. PKK cerita pun sama juga PKK ni. Okey, mesin. Lepas tu, ni lari sikit ni. Apa ni, harga kos dan juga susut nilai terkumpul tu. Lari sikit lah. Okey. Dan di sini kalau ada 3 ni, kita akan bagi kepada jumlah ni lah. Jumlah ni kita bagi off di sini. Jadi untuk mesin ni, off dia duduk di nilai buku ni, nilai yang akhir ni. Kenderaan pun sama, ada 1 off di sini. Okey. Cuma je cikgu kalau dalam skema betul dia ada syarat dia lagi lah. Syarat dia mesti rujuk kepada susut nilai yang dia tulis di di untung rugi tu. Jadi kalau susut nilai tu mesti campur dengan susut nilai terkumpul ni. Nilai susut nilai campur dengan susut nilai terkumpul ni barulah kita
terima. Jadi nak kena kira sikit lah tu. Okey. Seterusnya aset semasa. Aset semasa. Okey, ini inventory akhir dapat 1 markah. Okey. Sebelum tu cikgu, saya lupa nak cover tadi. Dalam skema kita hak baru ni, biasanya kalau kita tengok skema kita, dia ada 1 markah, dia ada 1 off, dia tulis. Dia ada 1 off tambah W. Jadi sebenarnya off tu ialah angka pelajar tulis dan angka tu diterima. Maknanya angka 1 off tu merujuk kepada angka yang calon kira sendiri. Jadi kita terima berdasarkan kepada syarat-syarat tertentu. Jadi untuk bagi off ni mesti ada syarat dia. Jadi syarat untuk off tu ditentukan oleh pembina tu. Jadi siapa dia yang bina soalan tu, dia nak supaya pelajar ni jawab ikut kehendak dia. Jadi itu sebabnya dia tetapkan off tu duduk di mana. Cumanya kita nak faham biasanya off ni merujuk kepada jalan kerja pelajar. Okey guys. Okey, seterusnya akaun semasa. Akaun semasa tadi dapat markah 1 untuk inventory, 1 for both. Lepas tu untuk ABT, okey, ABT ni lari pula. ABT ni okey, ABT ni angka yang kita bagi ni ialah angka kepada angka jumlah dia ni. Kepada angka jumlah dia. Okey. Lepas tu sewa dan juga belanja penyelenggaraan, ini kita bagi 1 markah kepada dua-dua ni. Tunai 1 markah. Tunai. Bawah tu liability tak ada markah. Yang ada markah ialah kepada modal kerja. Itu sebabnya saya kata tadi yang kena kira dan betul prinsip dapat markah. Jadi bila pelajar ni kira dan ada butir, dia akan diberi markah. Jadi ingatkan pelajar supaya butir dan angka tu mesti ada sama. Tulis sama butir dan angka tu. Okey. Seterusnya kita tengok equity pemilik bawah ya guys. Okey, saya cegak sikit aku. Okey. Equity pemilik ni, okey, equity pemilik modal awal tambah dengan untung bersih. Okey. Jadi untung bersih ni merujuk kepada apa pelajar jawab sebelum tu. Jadi kalau kata angka tu macam tu, maknanya angka yang sama kalau kita bawa ke PKK ni baru dapat markah. Jadi setengah-setengah pelajar tu, ada pelajar yang angka dalam apu tu untuk untung bersih tu lain. Bila dia bawa ke PKK ni lain. Sebab apa? Sebab dia kira PKK tu tak sama. Jadi dia nak suruh jumlah sama di mana jumlah aset tambah liability tu sama dengan equity pemilik tu. Aset tambah modal kerja, dia nak sama dengan equity pemilik tu. Jadi dia ubah angka untung bersih yang dia dapat tu. Jadi bila dia ubah angka tu, dia tulis dengan angka yang lain daripada angka yang dalam apu, maknanya salah. Jadi kita nak supaya angka yang sama, bawa daripada apu tu ke PKK angka yang sama. Sebab sini betul kerana prinsip yang betul. Bukan betul kerana kira tu ataupun kerana angka yang dia kira tu. Okey kan? Okey, untuk soalan nombor 3 ni, macam mana, ada apa-apa masalah? Soalan nombor 3 aku? Tak ada rasanya. Tak ada apa dia api lah kita Okey. Tak ada, kita pergi ke Okey je. Okey. So, kita pergi ke soalan nombor 4 soalan nombor 4.
Soalan nombor 4 ialah soalan berkait dengan dividen berkait dengan syarikat. Okey, soalan ni sebenarnya ada 2 kali saya tanya tahun lepas. Satu dalam dalam soalan tu, soalan peperiksaan MPP 3. Lepas tu satu lagi ialah soalan dalam pembincangan Google Meet di peringkat negeri Terengganu gitu. Jadi 2 kali tanya soalan ni. Jadi alhamdulillah lah soalan ni keluar. Jadi ramai pelajar yang boleh jawab lah. Okey. Jadi ramai juga yang telefon saya kata soalan tu keluar. Terima kasih cikgu dia kata. Okey kita tengok soalan 4A ni. 4A ni ialah soalan berkait dengan syarikat. Syarikat ni macam ni lah. Syarikat ni biasanya soalan dia tu panjang. Soalan yang memboringkan pelajar sebab dia kena baca cerita, lepas tu dia nak kena ambil intipati daripada cerita tu. Jadi ini yang pelajar tak berapa nak gemar sangat. Tak berapa nak suka sangat kepada soalan ni. Biasanya kalau soalan ini jadi soalan pilihan, selalunya pelajar tak mahu jawab. Dia tak berani jawab soalan ni. Sedangkan soalan ni sebenarnya mudah je dapat markah kalau dia tahu. Jadi dia anggap soalan ni susah, jadi dia malas nak jawab soalan ni. Itu yang ruginya. Sebab soalan ni kira dia mudah je. Mudah sangat kira. Jadi soalan yang mudah ini kita cubalah bila kita mengajar kepada pelajar tu, kita cuba ajak dia supaya dia jadi minat kepada soalan ni dan nak jawab kepada soalan ni. Okey soalan syarikat ni, untuk soalan ini dia hendak kita cari ataupun kita kira modal diterbitkan dan berbayar penuh. Jadi kira je lah. Jadi kalau kata jawapan tu seperti mana jawapan yang ada ni, maknanya cikgu tanda betul lah. Gitu je lah cikgu. Kita tanda tak susah. Tanda je lah. Sebab bila soalan ni dia tak boleh nak lari dah. Tak ada pilihan. Jadi kita nak siang pun tak boleh nak siang. Soalan yang macam ni. Jadi guna-guna pun pelajar kena betul kira baru dapat markah. Okey. Jadi di sini untuk terbitan pertama share biasa 250,000 dan share keutamaan 600,000. Ini dapat markah lah. Satu-satu. Untuk terbitan kedua share biasa 300,000, satu markah, dan untuk terbitan yang ketiga ialah share keutamaan dapat 1 markah. Okey, beres? Itu je lah untuk soalan ni. Maknanya soalan yang macam ni sangat mudah cikgu tanda. Tanda ikut apa ni? Ikut skema. Tak ada apa-apa dah. Ikut je skema Okey, tengok soalan 4B. 4B dia kata menyediakan catatan ledger. Okey, ini juga menuntut pelajar tahu untuk menyediakan ledger. Kalau kata pelajar tu tak tahu untuk menyediakan ledger, maknanya dia jawab salah kan. Kita bila dia jawab salah, kita tanda je lah. Salah je lah. Itulah sebagai pemeriksa ni. Bila kita tengok jawapan pelajar ni, sama dengan skema, okey ada markah. Tak sama dengan skema, tak ada markah. Okey, untuk akaun permohonan dapat 1 markah di situ. Tapi pembina kata kena bagi 1 off untuk angka 600,000 itu. Ini off ni merujuk kepada atas di atas lah. Kalau kata dia tulis itu share keutamaan angka yang betul, maknanya bawa angka tu ke sini dia dapat markah. Okey, kalau katakanlah di 4A tu dia angka dia salah. Dia akan salah di 4A. Tapi angka yang salah ini bawa ke 4B dia akan dapat betul. Sini dia pasal dia prinsip dia betul. Okey, bukan merujuk kepada angka yang betul. Okey. Seterusnya modal share keutamaan, ini tak ada masalah.
angka tak ada perubahan, cikgu tanda je lah. Okey, akaun bank. Bank pun sama. Akaun bank sini, okey, kita akan bagi off merujuk kepada di atas tu lah. Okey, jadi di sini tak ada benda yang boleh saya kongsi dengan cikgu. Apa yang ada dalam skema itulah jawapan dia, tidak ada pilihan, tanda je ikut skema. Tanda ikut skema. Jadi soalan yang macam ni yang tak jadi popular kepada pelajar sebab dia tidak ada pilihan jawapan. Maknanya pelajar jawab tu betul, salah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok dia suruh cari dividen. Okey, untuk menanda soalan yang dividen macam ni, kita akan tanda daripada bawah. Okey, soalan ni 3 markah. Soalan 3 markah, yang atas tu 2 markah, yang bawah tu 1 markah. Share biasa 2 markah, share keutamaan 1 markah. Jadi kita tanda ke bawah daripada bawah dulu. Jadi kita tengok 22,000. Kalau betul 22,000, maknanya pelajar tu dapat 2 markah. Kalau kata salah 22,000, kita akan tengok atas. Kita tengok atas dulu. Okey, tengok atas, tengok pengiraan dia. Kalau pengiraan betul dapat 1 markah. Okey, kalau kata pengiraan kita tu yang pertama tu salah, kita akan tengok atas tu lagi 1. Okey. Mana kalau ada angka tu dapat markah, betul lah kita. Okey, untuk share keutamaan pula. Share keutamaan tanda macam biasa, macam tadi juga, tanda daripada bawah, kalau keluar angka 20,000 dapat markah. 1 off. Okey, 1 off tu rujuk kepada A juga. Soalan ni banyak rujuk kepada A. Jadi soalan A tu sebenarnya bukanlah soalan memerangkap pelajar sangat. Bukan menyeksa pelajar. Kalau kata pelajar tu jawab salah di A, dia angka yang salah tu dia akan bagi markah di bahagian-bahagian seterusnya. Okey. Untuk 4C. 4C 4C, okey. 4C2 macam mana? 4C2, okey. Sebenarnya 4C2 ni ada satu kesilapan, ada silapan kiraan sebenarnya ni. Okey. Jadi kalau cikgu perhatikan di sini, dia sebenarnya 500,000 tambah 300,000. Dia akan jadi 800,000. 500,000 tambah 300,000, 800,000. 800,000 ni darab dengan 0.02. 0.02 ringgit. Jadi kita akan dapat sini 16,000. Okay, 16,000. Bukan 1,100 ni. Okey. Jadi kalau kata pelajar tu jawab angka 16,000 tadi, seperti mana yang saya kebut tu, maknanya pelajar tu betul lah. Okey. Yang bawah ni, kalau pelajar jawab angka ni, okey, dia akan dapat 2 markah. Tandalah 2 markah. Bagilah. Okey. Maknanya di sini 1 plus 1 off. Jadi angka yang salah tu, okey, kita akan bagi markah. Salah tu salah, kita rujuk kepada 4A1 juga. Jadi 4A1 tu jadi rujukanlah untuk diberi markah kepada bahagian-bahagian lain. Okey guys, seterusnya kita pergi kepada 4D. 4D dia suruh tunjuk bahagian equity saja. Okey, selalunya soalan akaun syarikat ni dia suruh tunjuk bahagian equity je. Sebab bahagian equity ni yang membezakan daripada akaun milik yang lain.
Okey. Jadi di syarikat ni dia bahagian equity dia berbeza daripada bahagian equity perkongsian, bahagian equity milik Kang Tunggal. Jadi dia sini dia ada modal diterbitkan dan modal berbayar penuh. Jadi kalau cikgu tengok sini, inilah skema dia. Dia tak lari dah. Dia maknanya kalau kata angka inilah yang keluar daripada jawapan pelajar, maknanya dapat betul dia. Okey, cuma di sini saya nak ingatkan juga di sini modal diterbitkan dan bayar penuh ni, hak ni mesti tulis penuh ni. Modal diterbitkan dan berbayar penuh. Ini mesti tulis penuh. Okey, kalau kata pelajar tu jawab tak ada modal diterbitkan dan bayar penuh ni, salah dia. Jadi kita nak supaya dalam equity milik ni pelajar ni tunjuk ni, dia ada perkataan ni modal diterbitkan dan bayar penuh. Bukan kata dia tunjuk jawapan ni saja. Jawapan ni memang kita tulis gini. Maknanya kita tulis pesen lain salah. Jadi bila kita ajar pelajar, jawapan pelajar mesti tulis gini. 300,000 unit, 8% share keutamaan. Jadi kalau bentuk lain dia tulis ataupun susunan ayat tu berbeza, maknanya salah dia. Okey, ini skema yang sukar untuk kita adjust. Tak boleh nak tukar, dah nak buat under dah ni. Okey, tajuk dia mesti betul dan ayat bawah ni mesti betul. Ayat 300,000 unit, 8% share keutamaan mesti betul. Selain daripada betul juga angka kiraan dia tu. Jadi banyak nak kena betul di sini baru dapat markah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada 4E. Perbezaan share biasa dengan share keutamaan. Apa perbezaan dia? Okey, banyak ya gue. Perbezaan dia dari segi keutamaan bayaran dividen, hak mengundi, tunggakan dividen, tuntutan atas syarikat selepas pembubaran. Maknanya ini semua berbeza. Jadi mana-mana yang pelajar jawab betul, kalau ada butir tu maknanya dapat 2 markah lah. Okey. Ini senang sangat. Bila dia tulis itu kadar dividen. Okey, kadar dividen. Jadi kadar dividen tidak tetap, kadar dividen tetap. Maknanya ini boleh bagi markah kepada pelajar. Satu jadi 2 markah. Okey, kadang-kadang bila jenis ayat gini, kita tak boleh nak rigid sangat kepada jawapan seperti mana yang buku teks tulis. Jadi kita kena fikir ataupun kita terima ayat-ayat yang munasabah yang pelajar tu terang perbezaan dia. Sebab kita bila kita kata kita rujuk kepada pelajar yang jauh, pelajar yang duduk di tempat-tempat yang sukar perhubungan dia, maknanya duduk kat ulu-ulu tu. Pelajar ulu-ulu ni dia jawab pasal lain. Pelajar bandar ni jawab pasal lain. Jadi pelajar bandar ni jawab ikut ayat tepat. Pelajar ulu ni jawab ikut ayat hak dia kira sendiri. Dia tulis hak dia faham lah. Jadi kita kena terima ayat-ayat yang munasabah lah, yang boleh menerangkan perbezaan hak kita nak tu. Jadi kalau kata gitu, okey, kita boleh terima dan kita boleh bagi markah. Okey gue. Seterusnya ialah topik berkaitan dengan tingkatan 4. Okey, topik tingkatan 4, topik dokumen perniagaan. Okey, dululah sebelum 2017 dulu, topik ini ialah menjadi topik yang mesti dijawab oleh pelajar. Dia menjadi soalan nombor 1 yang mesti dijawab oleh pelajar. Jadi pelajar kok mana pun mesti jawab soalan ni, dan soalan ni 25 markah. Pada waktu itu
sukatan masih lagi ikut KSSM. Jadi jawapan pelajar masih lagi ada skema tu, masih lagi ada setengah-setengah skema. Sekarang ni tak ada dah skema, sekarang ni semua satu-satu markah belaka. Dan soalan dokumen ni dia tak akan tanya siapa penuh. Dia tak akan bagi dokumen, lepas tu dia suruh pelajar tu buat jurnal, buat ledger dan akhirnya buat imbangan duga. Tak. Jadi dia ambil separuh-separuh je lah. Okey, jadi balik kepada soalan kita ni berkait dengan GG Gadget ni. Okey, dia bagi soalan dan kalau kita tengok jawapan, itulah jawapan dia. Okey, soalan ni. Cuma balik kepada soalan dulu ya cikgu. Soalan ni sebab oleh kerana pelajar dah biasa dah jawab kerja kusum. Jadi sepatutnya dia tahu dokumen, nama dokumen, rupa dia macam mana, apa yang ada dalam dokumen. Itu sepatutnya pelajar tahu. Masalah sekarang ni kita, pelajar-pelajar kita tu ada lagi yang tak tahu benda apa yang mesti ada dalam satu-satu dokumen. Jadi bila kita tengok pelajar jawab tu, Allah kata sedih pula. Seolah-olah macam kata cikgu tu mengajar dah lekat dalam kepala dia. Jadi kita kena ingatkan balik kepada pelajar syarat-syarat untuk dokumen itu diterima ataupun dokumen itu menjadi valid, benda-benda apa tu seperti mana yang pelajar buat dalam kerja kursus. Jadi kalau pelajar buat kerja kursus gitu, itulah yang dokumen yang betulnya. Mana bila kita dah semak dah, okey, betul dokumen yang pelajar buat tu okey lah. Okey jadi jawapan dia, kalau kita tengok sini, ini yang tepek ni, yang semua yang tepek ni, okey. Kita ambil daripada soalan, jadi kita tepek sini, okey, secara keseluruhan ni dia bagi satu markah. Okey, bagi satu markah di sini dan untuk angka imbangan dia itu modal tu satu markah. Okey, jadi 2 markah lah untuk catatan dalam jurnal am ni untuk ini. Okey cikgu ada boleh turun sikit. Okey. Ni jurnal am ni satu markah dah lagi lah dan tidak ada pilihan lah. Pelajar tidak ada pilihan. Okey, cumanya ada pelajar kita ni jawab ni, kalau kata dia pening, dia akan jawab bukan macam kita ajar dia. Jawab debit, kredit ni tak. Ada pelajar tu jawab dua-dua debit, dua-dua kredit. Jadi kalau jawab dua-dua kredit, dua-dua debit tu, kita nak terima kat mana? Itu yang jadi masalah. Ada pelajar jawab, dia sepatutnya catatan jurnal am ni mesti debit atas, kredit bawah. Ada pelajar jawab kredit atas, debit bawah. Jadi kedudukan tu betul. Maknanya dia kredit atas, dia catat belah kredit. Debit bawah, dia catat belah debit. Cumanya kedudukan dia debit dengan kredit tu salah. Jadi dia tak boleh gitu. Tidak boleh kredit debit gitu, tak boleh. Jadi kalau katalah pelajar tu jawab, maknanya pelajar kita tak jawab gitulah. Kalau kata kita tanda kertas pelajar ni, bila ada pelajar jawab kredit debit tu, kita akan bagi juga markah. Kita tak salah belaka dua-dua. Jadi kita akan tanda bermula dengan hak betul. Jadi hak betulnya ialah debit. Maksudnya kita akan tanda bermula dengan debit. Jadi kredit tu dia salah. Jadi dia akan dapat markah juga situ walaupun dia teka. Okey. Seterusnya cikgu, tengok bawah ni. Kita tengok jurnal jualan ni, okey. Jurnal jualan. Kejap ada panggilan daripada PD. Okey. Apa? Pergi air. Okey. Ini yang ini tak ada apa-apa ya tu. Tanda ikut skema je lah. Okey, yang ini kita akan bagi satu markah pada butik infinity ni. Lepas tu jumlah tu satu markah. Okey.
Cumanya kadang-kadang ada pelajar tulis akaun jualan ni, dia bukan tulis akaun jualan. Dia tulis jumlah jualan. Kalau kata jumlah jualan salah. Dia mesti jumlah jualan kredit. Okey, jumlah jualan kredit. Kalau akaun jualan saja tak tulis dalam kurungan tu, kredit, Boleh. debit tu, tak apa, Boleh, diterima boleh. tak? Sepatutnya dia akaun jualan, kredit tak payah tulis. Jadi untuk elak daripada pelajar tu dia buat silap, itu yang dia cikgu tu ajar tu. Jadi dia pun jawab macam tu lah. Gitu lah biasanya. Nak buat akaun jualan tu kredit. Okey. Seterusnya 5-3 ni. Okey. 5-3 sama macam ke 5-2 jugalah. Tak ada benda cikgu. Okey. Kadang-kadang pelajar ni bila kita tengok skema dia, bila tengok jawapan pelajar ni, tarikh dok tulis, butir dok tulis, atas ni dok tulis sesabuk ni atas ni. Jadi tak kisahlah kalau dia dok tulis pun. Kita sebagai pemeriksa, kita akan tanda berdasarkan kepada skema di mana kolom yang pertama ni ialah merujuk kepada tarikh. Yang kedua butir, gitulah. Kita akan rujuk. Maknanya walaupun kita abaikan perkataan atas ni, tapi andaian kita kolom yang pertama tu merujuk kepada tarikh jugalah. Okey, dah kita tengok jawapan dia di mana dia tulis tarikh betul. Jawapan gitu, beres je. Okey? Okey, seterusnya kita pergi ke buku tunai. Tengok buku tunai pula. Buku tunai macam ni kecil lah sikit ego ni. Sebab nawi potret belaka ni. Jadi kalau kata dia landscape dia besar lah. Okey. Jadi di sini macam sama-sama kita tanda yang ini saja, yang kontra ni sajalah. Kontra ni oleh kerana ada catatan ni kena catat dua-dua, belah debit dan juga belah kredit. Jadi itu kita akan bagi satu markah untuk dua tu. Maknanya kita panggil one for both. Satu for both. Maknanya dua-dua tu lah. Yang lain tu kita akan tanda satu markah, satu butir. Dan juga jumlah lah, butir dan jumlah lah. Butir dan jumlah mesti ada lah. Okey. Ni tak ada beza apa, tak ada masalah apa. Ni seperti mana amalan kita sama-sama dah. Kita cekap belakang dah tanda ni. Okey aku. Kita terus pergi ke soalan 5B. Okey, soalan 5B. Apa benda soalan 5B nak ni? Okey, soalan 5B nak ni, soalan ni sebenarnya di luar jangkaan. Okey, ramai cikgu-cikgu bila saya tanya, sebenarnya di luar jangkaan. Dia pun tak jangka yang soalan ni akan disuruh buat macam ni. Maknanya dia suruh pelajar tulis urus niaga yang berlaku. Okey, bila tengok dokumen tulis urus niaga. Jadi pening pelajar tu. Jadi ada jawab yang ada yang memberi jawapan baik, ada yang memberi jawapan yang salah. Okey, ada yang tak menjawab soalan pun ada. Sebab tak reti nak tulis. Padahal kalau nak ikut-ikut, tengok dokumen tu, tulis je lah. Sekurang-kurangnya ada harapan untuk betul. Manalah tahu kok dia betul kan, dapat markah. Jadi ada pelajar tu tak jawab dulu, tak tulis. Jadi kalau dia tulis tu, ini markah akan diberi kepada satu markah untuk yang atas tu. Membeli handphone 10 unit. Lepas tu yang kedua, membeli handphone yang kedua itulah Nokia S, satu markah juga. Jadi dua markah di situ. Okey. Seterusnya untuk 5B dia suruh kira mengira jumlah yang perlu dibayar berdasarkan kepada invoice. Jadi kita kira je lah berdasarkan pada invoice tu. Berapa jumlah yang perlu dibayar. Maknanya ni cikgu tanda skema je lah cikgu. Tak ada benda-benda kita bukan tu salah lah ni. Okey. Dan seterusnya soalan yang terakhir iaitu soalan nombor 6. Soalan nombor 6 berkait dengan penyata bank. Okey. Jadi ada yang tanya saya, penyata bank keluar dah tahun lepas. Tahun ni keluar pula ke?
Jadi saya dah tahu, saya dah buat soalan SPM. Saya dah tahu. Jadi biasanya kalau kata soalan ni dah ditanya tahun lepas, kemungkinan tahun ni tak akan ditanya. Tapi ada je yang repeat tu. Repeat tu yang jadi luar jangka kita tu. Cumanya kita kena peringatkan juga pada pelajar. Soalan ni soalan tak jangka keluar. Tapi awak kena tahu. Manalah tahu kok dia keluar, jadi kita boleh jawab. Kalau kita kata soalan ni keluar dah tahun lepas, soalan ni tak penting. Jangan gitu Semua soalan sama berat je, sama penting je. Okey? Soalan berkaitan dengan penyata bank. Okey, soalan ni jarang-jarang ditanya macam ni. Okey? Soalan ni sebab soalan biasanya penyata bank dia akan bagi penyata, dia akan bagi buku tunai, dia akan bagi penyata bank. Walaupun soalan tak bagi buku tunai, tak bagi penyata bank, jadi pelajar kena ada juga buku tunai dan penyata bank. Jadi pelajar nak kena faham lah yang mana akan dicatat dalam buku tunai, yang mana akan dicatat dalam penyata bank. Jadi butir-butir tu nak kena faham. Okey, dia nak kena tahu butir-butir ni. Jadi inilah yang kita nak kena ingatkan kepada pelajar. Butir yang catat dalam buku tunai, butir yang macam mana. Butir yang catat dalam penyata bank, butir yang macam mana. Yang ini kena tegaskan, kena ingatkan kepada pelajar. Sebab kita tak mahu pelajar tu ngapa benda yang salah. Okey? Jadi skemanya senang je lah cikgu. Skema senang je. Skema tu seperti mana yang ada di situ lah. Okey, satu markah. Okey, dia akan bagi satu markah, pembukaan ANA satu markah, dividen satu markah. Okey, lepas tu tolak pula. Koni satu markah, sewa satu markah, restoran satu markah, charge bank satu markah. Okey. Dan dua-dua ni 6245 dengan 5998 ni, kalau kata dia betul seperti mana skema ni, okey, ini dapat satu markah. Okey, di sini saya nak ingatkan cikgu, bila cikgu khabar kepada pelajar, bila sediakan penyata penyesuaian bank ni, penyata penyesuaian bank ni bila sediakan, ini baki debit buku tunai ni. Ada pelajar yang tulis debit ni dia ringkaskan, dia tulis DT je. DT salah cikgu. Dia mesti kena tulis lengkap, mesti penuh. Baki debit buku tunai, baki kredit penyata bank, baki debit buku tunai, baki kredit buku tunai, mesti penuh. Sama juga dengan penyata bank, mesti penuh. Tak boleh ringkas. Okey, ini yang selalunya diberatkan untuk soalan ni. Untuk tambah cek belum dikemukakan, tolak deposit belum dikreditkan, itu doktor mana? Tidak diberatkan mana? Maknanya di sini kalau kata tak tulis tajuk pun tak ada masalah. Jadi bila tulis tajuk jadi masalah. Itu yang jadi satu lagi bendanya. Okey, katakanlah baki debit buku tunai tambah. Meka ANA dividen. Tajuk tak tulis, tak ada masalah sebab tajuk tidak diberi makan. Diberi makan kepada meka ANA dan juga dividen. Jadi tajuk tu, kalau sekiranya tulis tajuk dan tajuk tu salah, itu jadi masalah. Okey? Jadi kalau kata pelajar kita bermasalah untuk tentukan cek belum dikemukakan, cek belum kredit, maknanya dia jadi masalah pada dia, kita mudahkan cerita dia, abaikan tajuk. Tapi bila cikgu mengajar, cikgu jangan khabar, abaikan tajuk. Okey, skema SPM gini. Saya tahu lah, saya tanda SPM, jangan kata gitu. Bila kita mengajar penuh cikgu. Seperti mana buku teks. Jangan ubah daripada buku teks tu. Biar apa yang kita khabar tu, bila pelajar tu rujuk, ada dalam buku teks. Kita tak mahu kita khabar, bila pelajar rujuk, berbeza dengan apa yang ada dalam buku teks. Maknanya kita jangan khabar gitulah. Walaupun kita tahu apa yang kita khabar tu betul. Supaya dia ada rujukan lah dalam buku teks tu. Apa-apa pun bila salah ke apa ke,
kita kena rujuk kepada buku teks lah. Okey, kadang-kadang jawapan pelajar ni pelbagai aku. Okey. Dalam penyata penyesuaian ni jawapan pelajar pelbagai. Ada yang pelajar tu dia tulis tolak dulu, tulis tambah kedian, maknanya baki debit buku tunai, tolak deposit belum kredit, tambah cek belum kemuka. Kalau kata kedudukan tu salah, kedudukan tu saja, tambah tolak tu betul, maknanya akan diberi markah. Cikgu tandalah supaya betul. Ada pelajar yang buat capur. Ada pelajar ni jawab capur, dia jawab ni tambah pembekal anak, tolak koni, tambah dividen, tolak sewa. Kita nak tanda mana kalau gitu? Okey, kalau gitu kita tanda yang betul lah. Maknanya dia betul belaka lah, walaupun dia capur. Okey, maknanya walaupun butir tu capur, tapi dia letak simbol tambah tolak tu, dan tambah tolak tu betul, maknanya boleh bagi markah. Kalau jawapan pelajar tak ada simbol pula, lagu mana? Dia tak ada simbol, dia tak ada ni. Baki debit buku tunai, dia tak tulis tambah. Dia tak tulis tolak. Lepas tu dapat baki kredit, penyata bank. Tapi operasi dia betul. Maknanya kalau tak ada simbol, kita akan rujuk kepada operasi. Gitulah. Tak ada simbol, rujuk kepada operasi. Okey, Go? Ada nak tanya setakat ni? Apa ni? Penyata penyesuaian bank. Okey, dan last sekali ialah apa last sekali? Last sekali ialah asset liability kan? Asset liability. Okey. Dia bagi asset liability, dia suruh buat persamaan perakaunan dengan jadual yang telah disediakan. Okey, jadual dia sedia dah. Jadi dia suruh kita masukkan saja angka dia. Angka debit, angka yang seperti mana skema tu. Jadi ni biasanya kita akan tanda 1 1 1 1 ya. Kalau kata dia betul se dapat se, betul se dapat se. Okey. Ada hak skema 1 tahun tu dia kena betul belaka dua-dua. Belah aset ataupun perubahan yang dia buat tu kena betul belaka kedudukan dia, baru dapat 1 markah. Okey, ada yang skema macam tu. Ada untuk skema ini, walaupun kedudukan dua-dua tu salah, dia akan dapat markah juga. Okey, dia akan dapat markah untuk yang betul lah. Jadi yang betul tu dapat 1 markah. Yang salah tak ada markah. Okey. Yang ini tak ada apa-apa yang boleh dibincangkan. Tengok angka, betul angka, betul. Betul angka, betul. Bagi mana skemanya macam tu. Tengok skema betul lah. Okey. Okey. Jadi rasanya tak ada apa dah berkait dengan asset liability ni. Okey, cikgu. Sekarang ni kita buka soalan lah. Kalau sekiranya cikgu ada soalan-soalan apa nak tanya. Untuk kita bincang topik penandaan ni, saya rasa Allah, mahir belaka dah ni penandaan ni, tak ada masalah dah. Untuk kita tanda kertas 2 SPM ni, kalau kertas 1 lagi mudah. Okey. Ada apa-apa cikgu? Kita buka, saya buka soalan. Kalau tak ada apa-apa, saya balik kepada pengurusi moderator kita lah. Cikgu Azhar. Ya. Banyak pula nak tanya. Sejauh mana penggunaan perkataan singkatan? Kadang-kadang budak dia malah dia nak tulis panjang. Okay. Macam susut nilai terkumpul, akaun belum terima. Boleh bagi penjelasan. Kalau kata biasanya kalau ada 3, 1 tu mesti penuh.
Macam kata SN terkumpul. Tusuk nilai terkumpul tu penuh. SN terkumpul. Jangan ajar pelajar susuk anti. Maknanya hak belakang tu lah betul. Hak belakang tu penuh. Kalau 2 mesti penuh lah. Macam kata hutan lapuk. Hutan lapuk mesti penuh. Tak boleh saya kata H lapuk. Tak boleh lah. Okey. Okey. Tadi yang persamaan perakaunan hak last sekali tu. Okey. Selalu pelajar saya macam hak dekat ambilan tak, dalam kotak tu. Kita tahu dah biasanya modal memang nanti kena tolak dengan ambilan kan. Tapi dalam kotak tu 120 tu dia buat dalam kurungan, diterima tak? Tak tak? Kalau gitu salah lah. Salah kan? Sebab ambilan tu dia punya kedudukan dia dalam keadaan negatif. Negatif. Okey. Mana kalau dia buat kotak tu dia akan jadi negatif 120. Jadi positif lah. Okey. Baik. Dia je nak tanya. Orang lain nak tanya. Cikgu-cikgu lain boleh tak tolong buka ni? Saya bukan buat dokumentasi ni. Nak ambil gambar. Gambar. Saya nak screenshot ni. Boleh on kamera. Sambil-sambil ikut ada orang nak tanya. Okey, kalau ada yang tanya.